Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke channel YouTube Ustazah Zuraidah Mumin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Baiklah, insyaAllah hari ini kita akan belajar pendidikan Islam KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 1. Bidang sirah bertajuk Seruan Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dulu standard kandungan 7.1 menyatakan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Standard pembelajaran 7.1.1 murid berupaya menyatakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahsia. 7.1.2 menyatakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. 7.1.3 membezakan antara dakwah secara rahsia dan terang-terangan. Murid-murid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islamiah dengan dua cara, iaitu dakwah secara rahsia dan dakwah secara terang-terangan. Baiklah, kita lihat dakwah yang dilakukan secara rahsia. Seruan dakwah Rasulullah secara rahsia hanyalah kepada kaum keluarga dan para sahabat Rasulullah yang terdekat sahaja. Kenapa? Sebab ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertentangan dengan tradisi masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu, yang mana tradisi mereka adalah menyembah berhala, yang mana lokasinya di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan tempoh menyampaikan dakwah secara rahsia ini adalah selama 3 tahun. Pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang menyampaikan dakwah secara rahsia lebih kurang seramai 40 orang sahaja, yang mana individu terawal yang dapat memeluk Islam adalah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid, anak angkat baginda Zaid bin Harisah, sepupu baginda Ali bin Abi Talib, dan teman rapat baginda Abu Bakar As-Siddiq. Selepas 3 tahun menyampaikan dakwah secara rahsia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan, iaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan adalah dakwah yang dilakukan secara terbuka. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian, yang mana sasarannya adalah masyarakat Arab jahiliyah keseluruhannya. Dan lokasi dakwah secara terang-terangan ini dilakukan di Bukit Safa. Dan dakwah secara terang-terangan ini mendapat tentangan daripada bapa saudara Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab. Baiklah murid-murid, setelah kita pelajari cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahsia dan secara terang-terangan, kita lihat perbezaan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahsia dan secara terang-terangan. Yang pertama, kita lihat cara berdakwah. Cara
Dakwah secara rahsia ianya dijalankan secara tertutup dan tersembunyi, manakala dakwah secara terang-terangan dijalankan secara terbuka di halayak ramai. Perbezaan yang kedua, dari segi sasaran, dakwah secara rahsia disampaikan hanya kepada keluarga dan sahabat terdekat sahaja. Manakala dakwah secara terang-terangan disampaikan kepada seluruh masyarakat Arab. Lokasi ataupun tempat. Perbezaan yang ketiga dari segi tempat ataupun lokasi penyampaian dakwah. Dakwah yang dilakukan secara rahsia bertempat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Manakala dakwah secara terang-terangan dilakukan di kaki Bukit Sofa. Dan tujuan dakwah secara rahsia bertujuan untuk melaksanakan tanggungjawab menyebarkan Islam. Manakala dakwah secara terang-terangan bertujuan untuk meneruskan tanggungjawab dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, semoga anak-anak murid faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.